Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Saya mengharapkan anak-anak semua masih lagi bersemangat untuk menyambung pelajaran 11 prinsip pergaulan menurut Islam bahagian kedua. Untuk bahagian kedua ini kita hanya belajar 2 subtopik sahaja. Okey, jom kita mulakan anak-anak. Okey, topik yang pertama ialah 3.3.3 sifat mahmudah dalam pergaulan. Pernah dengar tak perkataan mahmudah? Jom kita sama-sama pelajari dulu apa sebenarnya maksud mahmudah. Okey anak-anak, mahmudah, sifat mahmudah ni maksudnya sifat mahmudah dalam pergaulan adalah sifat terpuji. Faham? Sifat terpuji, sifat bagus, sifat baik, sifat yang mulia yang diamalkan oleh seseorang individu semasa berinteraksi dengan orang lain. So bila dia berhubungan dengan orang lain, dia buat sifat yang terpuji. Jadi kita nak tahulah sifat terpuji tu contohnya macam mana. Jadi dalam buku teks kita cuma ada disebut 8 sifat terpuji, walaupun lebih banyak lagi sebenarnya sifat terpuji, tapi kita nak berfokus kepada 8 perkara ini supaya kita dapat amalkan sekurang-kurangnya kita dapat amalkan keseluruhan 8 perkara ini dalam kehidupan kita. Okey anak-anak, apakah 8 contoh sifat mahmudah itu yang kita nak belajar pada hari ini? Pertama, ikhlas. Anak-anak tahu kan, biasa dengar perkataan ikhlas. Aku bagi hadiah ni ikhlas. Ikhlas tau. Ikhlas tu apa sebenarnya? Ikhlas tu maknanya kita melakukan sesuatu kebaikan semata-mata kerana Allah. Bila semata-mata kerana Allah, tidak ada kepentingan diri kita. So kalau orang tidak menghargai, kita tak kisah pun. Sebab kita tahu yang menghargai kita, yang memberi balasan kebaikan kepada kita ialah Allah. Maka itu dah dapat dah tahap ikhlas tadi. Jadi kalau kita masih lagi merasa tidak dihargai, sedih sangat bila tidak dihargai, tidak dapat pujian contohnya ya, maka kita belum lagi mencapai tahap ikhlas. Walaupun lumrah manusia suka dihargai, tapi untuk berjuang mendapat tahap ikhlas, mengukuhkan lagi supaya kita rasa Allah lah segala-galanya, maka itulah sebenarnya ikhlas. Kita melakukan kebaikan yang memang kita tak harapkan apa-apa. Okay? Yang kedua ialah benar, iaitu bersikap benar dalam percakapan, perbuatan dan niat dalam hati. Semuanya benar belaka. Selari belaka. Jangan hati cakap lain, buatnya lain. Mulut tu cakap bukan main manis lagi. Memuji, lawalah, baiklah kau ni, tapi dalam hati mengutuk. Itu tak benar sebab tak selari, tak sama hati dengan perbuatan ataupun perkataan. Sama juga orang yang selalu pegang kepada aku ni mulut je jahat tau, tapi hati baik. Tak ada. Dalam Islam dia kena selari belakang. Kita jangan ukur, itu dah merasa diri kita baik dah tu. Sebab kita dah anggap hati kita baik. Aku ni cakap je lepas tapi hati baik. Kalau boleh kita dalam Islam ni, dalam pergaulan ini, sifat mahmudah tu kena ada benar. Benar tu apa? Semua kena benar. Sama ada hati kita, perkataan kita ataupun perbuatan kita. Dan yang ketiga kena amanah. Apakah itu amanah? Amanah tu maknanya kita buat satu-satu tanggungjawab, kerja kita ikut prosedur. Serta tak ada kepentingan peribadi. Contoh kita join kelas online, contohnya kita buat tu ikut prosedur. Macam mana kalau tak dapat join, ada masalah, bagi tahu dengan guru, ikut prosedur dia. Dan tak boleh kalau kita mampu je nak join kelas online tapi kita cakap kita tak mampu, tu tak amanah sebab tak ikut prosedur. Ikut prosedur ni kita memang betul-betul kena amanah dengan apa tugasan kita. Kalau kita sebagai guru kena amanah lah apa yang patut kita buat untuk mengajar ni. Dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan PDPR ini, apa yang kita kena buat ikut prosedur. So tak ada kepentingan peribadi. Kita tak ada nak menguntungkan diri kita. Kita buat perkara ni, contoh kalau Ustazah buat video ni adalah untuk kan Ustazah nak popular supaya orang ramai subscribe YouTube Ustazah, tidak. Itu adalah untuk kepentingan peribadi. So kita amanah dengan ikhlas sangat berkait rapat. Kita kena betul-betul melaksanakan itu ikut prosedur dan tidak ada kita dapat keuntungan selain daripada itu. Maksudnya niat kita sebenarnya nak buat ni, tanggungjawab ni nak dapat keuntungan ni. Kalau aku buat ni dapat untung ni, untung dari sudut orang kenal aku, orang dapat duit lagi, YouTube bayar, tu adalah kepentingan peribadi. Yang penting amanah dulu. Kalau hilang perkara-perkara tersebut tak dapat pun, kita tak kisah pun. Itu maksudnya amanah. Berkait dengan ikhlas juga. Baik, seterusnya ialah
Yang keempat, kena ada sikap penyayang, saling menyayangi antara satu sama lain. Kita dapat kesan kita ni ada penyayang bila kita tengok kawan kita contohnya. Kawan kita tu kita tengok dia dah tak masuk kelas lama, dah tak masuk kelas online. Kita sayang kawan kita ni, kita takut kawan kita tu tertinggal. Kita tanya dia, tanya khabar dia, kenapa tak masuk, apa masalah dia. Betul-betul ambil berat kerana kita sayang pada kawan kita supaya kawan kita tu sama-sama berjaya dengan kita. Maka itu adalah contoh sifat mahmudah. Bukannya pergi tanya tu adalah kerana nak korek rahsia, lepas tu sebarkan pula keburukan. Maka itu bukan penyayang, itu adalah untuk kepentingan diri kita. Kita nak buruk-burukkan orang lain. Maka penyayang ini, dengan ada sikap penyayang ni, banyak lagi sifat-sifat mahmudah dapat kita buat. Contohnya kita prihatin, kita ambil berat, kita cakna. Kita boleh tolong lagi orang tu kerana sikap penyayang kita. Okay, yang kelima, sopan. Beradab sopan dan berbudi bahasa dalam pergaulan dengan semua pihak. Sopan ini sama ada dengan tutur kata kita ataupun tingkah laku kita. Kalau kita sopan, kita punya bukan main lagi lembut, lemah gemala berjalan, tapi bila keluar saja kata-kata semuanya menyakitkan hati. Kena juga selari antara tingkah laku dan juga tutur kata. Jangan keluar daripada mulut kita sumpah seranah saja yang keluar. Cakap pun bukan main kasar lagi, hedik-hedik orang, lepas tu suka kutuk-kutuk orang lain, hina orang lain. Maka itu tidak sopan. Maka kalau kita nak adakan sifat mahmudah dalam pergaulan ini, kena ajar diri kita untuk sentiasa sopan, sama ada perbuatan kita ataupun percakapan kita. Yang keenam, bersangka baik. Apa makna bersangka baik ni? Sentiasa berfikiran positif terhadap semua pihak. Contohnya kalau Ustazah bagi tugasan yang banyak ataupun nota yang banyak, kita kalau orang yang berfikiran negatif, apalah Ustazah ni, senang je dia nak bagi nota banyak-banyak. Dia senanglah, dia cikgu, dia tak payah buat nota. Kita ni berhelai-helai, bukan tasawuf je, pai lagi, sains lagi, geografi lagi, macam-macam subjek lagi. Contoh, kita bersungut dan kita menganggap perkara itu dan memandang tugasan yang diberi oleh guru itu dengan pandangan yang negatif. Maka bersangka baiklah dengan guru. Mungkin guru tu bila bagi tugasan adalah untuk memberi kepandaian kepada kita, dengan harapan bila kita tak faham dengan tugasan tersebut, kita boleh tanya guru tersebut. Maka itu contoh murid yang berfikiran positif, sentiasa bersangka baik dengan semua pihak. Tak kira dengan mak ayah dia ke, dengan guru ke, dengan jiran dia ke, dengan kawan dia ke. Mungkin kawan dia tak call dia, dia terus anggap sombong. Maka tak boleh dah macam tu. Kita dululah yang kena call kawan kita, kenapa, tanya khabar. Tak boleh kita sentiasa merasa diri kita sentiasa di atas. Jadi bila sentiasa berada di atas, beranggapan orang lain tu perlu tunduk pada kita, maka tak boleh macam tu. Okey. Ketujuh, menghormati. Menghormati maksudnya apa? Mengamalkan sikap menghormati terhadap ahli keluarga, kenalan dan juga antara sesama ahli masyarakat. Hormat ni benda yang nampak senang tapi susah nak buat. Hormat ni kita memuliakan orang yang kita bergaul, kita berhubung dengan dia. Contoh kalau antara konteks guru dengan murid, guru menghormati murid tu, murid menghormati guru. Jadi bila ada sikap saling hormat menghormati ni, maka pergaulan tu nampak cantik. Contoh kalau murid tu menghormati guru, terlebih dahulu dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu bila dia ada masalah, tak boleh join kelas, ataupun dia menghormati ibu bapa. Dia takkan keluar rumah tanpa izin ayah ataupun ibu dia. Semua perkara dia dengan keizinan ibu ataupun ayah dia. Dan kalau ayah dia tak bagi, walaupun kawan dia beria-ia ajak semua kawan lain join, tapi oleh kerana dia menghormati ibu dan ayahnya, dia patuh, dia taat kepada perintah ayah dan ibunya. Bermula dengan menghormati. Okey, kemudian yang ke-8, bekerjasama. Buat perkara sama-sama. Buat yang terbaik untuk capai kejayaan. Dalam Ustazah baca satu buku tentang Jepun ini, yang mana orang Jepun ni dia memang mencapai kejayaan, dia suka bekerja bersama-sama. Maksudnya dia bukan
yang mementingkan kejayaan individu. Dalam organisasi dia mengutamakan kejayaan bersama. Dia menghasilkan yang terbaik secara bersama-sama. Maka itu penting sikap bekerjasama dalam hidup ataupun dalam pergaulan orang-orang Islam. Maka dengan adanya kerjasama, banyak benda yang kita boleh wujudkan. Contohnya dengan adanya sikap kerjasama, orang kaya boleh bantu orang miskin dengan sistem wakaf. Bila dah wakaf satu hospital, satu tanah yang boleh kita buat hospital contohnya, ataupun pusat pengajian agama, tahfiz Al-Quran, maka kita boleh mewujudkan ramai orang-orang ataupun generasi Islam yang cinta kepada Al-Quran. Ataupun kita wakafkan tanah kita tu adalah untuk perkuburan yang semakin lama semakin tidak ada tanah, ataupun kita wakafkan kita punya tanah ataupun kita punya rumah untuk kegunaan mungkin kita ada rumah, kita buat kegunaan rumah tu adalah untuk pusat mengajar untuk kelas agama ataupun kelas yang boleh membawa orang dekat kepada Allah. Maka itu adalah contoh kerjasama yang mana kita bukan nak baik seorang-seorang, tapi kita nak baik, nak masuk syurga semua sekali kalau boleh. Maka itu pentingnya adanya sikap kerja sama. Baik, seterusnya ialah cara memupuk sikap mahmudah. Yang pertama ialah kita kena belajar ilmu yang benar. Macam mana kita nak ada sikap yang baik kalau kita tak belajar? Sebab kalau kita belajar, kita tahu macam mana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh para sahabat, para salafus soleh, yang mana semuanya yang baik-baik itu kita nak contohi. Macam mana Imam Syafi'i memperuntukkan masanya, so kena belajar untuk kita tahu dan kita amalkan. Yang kedua, kita kena dilatih dan dipupuk sejak kecil. So kalau tujuan untuk kalau untuk latihan dan kita nak pupuk ini, maka kerja itu adalah kerja para ibu bapa, para masyarakat ataupun guru-guru sejak daripada kecil, sejak daripada tadika, sejak daripada pra, pasti, taski, apa-apalah pusat asuhan, mana-mana dah diajar tentang beberapa sikap mahmudah yang perlu kita lakukan. Contohnya nak makan kena basuh tangan, itu sikap mahmudah dari sudut menjaga kebersihan. Nak kena basuh betul-betul selepas buang air kecil dan air besar. Maka semua perkara itu adalah contoh latihan sejak daripada kecil. Macam mana ibunya boleh ajar anak-anaknya untuk bersikap benar, jujur, kena sentiasa bercakap benar, tak boleh berbohong dengan ibu bapa, supaya kita ajar pasak nilai akidah kepada nilai diri anak-anak, supaya dia tahu malaikat ada, Allah ada yang memerhatikannya. Itu contoh yang penting sejak daripada kecil. Tak boleh keluar, tak boleh cakap aku, tak boleh cakap sumpah-sumpah, sumpah serana, tak boleh cakap kasar-kasar. Semua tu adalah didikan daripada ibu bapa. Yang ketiga, kena praktikkan, kena amalkan sifat mahmudah dalam pergaulan sesama manusia. Kita bergaul dengan manusia setiap hari. So kita kena cuba untuk bergaul dalam keadaan kita mengamalkan sifat mahmudah tu. Contoh dalam bekerja, kita bekerja dengan penuh amanah. Itu praktik untuk amanah, praktik untuk bersungguh-sungguh, praktik untuk bekerjasama dengan orang lain. Maka benda tu perlu dilatih. Dia boleh ubah perkara tersebut, boleh diubah. Dia tak macam fizikal, kita tak boleh ubah. Sikap ni dia boleh diubah. Okay. Yang keempat, menggalakkan kesediaan setiap individu untuk sentiasa mengamalkan nilai-nilai Islam. So galakkan untuk setiap kita perlu bersedia mengamalkan nilai-nilai Islam. Galakkan ini banyak cara galakkan. Mungkin daripada ibu bapa, mungkin daripada kerajaan, mungkin daripada masyarakat. Maka apabila diberi galakan, setiap individu akan lebih bersemangat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang kelima ialah membudayakan sifat mahmudah pada seluruh lapisan masyarakat. Bila dah jadi budaya, dah jadi habit, dan benda tu tak payah diajar lagi. So automatik dia dah jadi budaya dia dah. Contoh kalau kita orang Melayu nak masuk rumah mesti buka kasut dulu. Tu dah jadi budaya dah. Budaya orang Melayu macam tu. Budaya orang Melayu ni kalau ibu bapa bercakap tak boleh nak senang-senang menyambut. Dia dah jadi budaya. Kan? Jadi bila perkara baik ini kita budayakan, perkara tu nanti dah jadi satu keperikan bila masyarakat melakukan perkara yang tak sama dengan budaya tu. Contoh, kalau dah jadi budaya kita bekerja tepat pada masa, satu keaiban lah bila kita ni jenis seorang yang tak tepati masa.
So apa, dah jadi budaya dia. Macam masyarakat Jepun, dia jadi satu budaya bila dia bekerja ni on time. Dia suka bekerja, maka dia satu kepelikan lah kalau dia ni jenis balik awal, tak bersungguh-sungguh kerja. Jadi tu kerana apa, dia satu kepelikan, kerana itu bukan budaya kerja masyarakat Jepun. Begitu anak-anak, kena budayakan. Budayakan ni kena ada setiap hari amalan. Buat sehingga semua masyarakat memang pattern macam tu, bersih. Sehingga kan Ustazah tengok dalam satu siri Al-Khawatir di TV Hijrah dulu, macam mana orang Jepun kalau dia bawa anjing pergi dekat taman ke apa ke, dia akan bawa satu beg kertas dengan sarung tangan, mana tujuannya adalah untuk membuang najis yang anjing peliharaan dia bawa berjalan sekali tu. Dia bila anjing dia berak, dia akan kutip buang. Dia takkan biarkan najis anjing tu mengganggu masyarakat lain ataupun orang lain yang mengunjungi taman tersebut. Masya Allah, sangat bagus budaya tersebut. Baik, seterusnya ialah last untuk subtopik kita ialah 3.3.4, kepentingan prinsip pergaulan Islam. Apakah kepentingannya? Iaitu pertama, kita dapat memelihara kesucian dan maruah umat Islam. Kita dapat pelihara kesucian dan maruah umat Islam. Sebab bila kita pegang pada prinsip pergaulan yang mana kita mengutamakan keimanan kepada Allah, kita mengutamakan kerjasama, kita mengutamakan keamanan, keharmonian, maka dengan sendirinya umat Islam akan dikenali dengan perkara-perkara tersebut. Sebab umat Islam semua berpegang pada prinsip itu. Maka umat Islam ini nampak suci lah, nampak bermaruah tinggi. Yang kedua, kita dapat bentuk masyarakat yang harmoni, aman, sejahtera, saling faham, memahami, tak cepat berselisih pendapat dan membantu antara satu sama lain. Pantang ada kesusahan sikit, cepat-cepat hulurkan bantuan, sekejap saja dapat bantuan duit, apa semualah, sokongan dan sebagainya. Yang ketiga, melahirkan manusia yang bertakwa, istiqamah dan berdisiplin. Nak wujudkan takwa, istiqamah dan disiplin ini bukan senang. Tapi dengan adanya kita pegang pada prinsip tadi, dengan sendiri dia akan mengawal kita supaya kita tak buat benda ni. Ini adalah prinsip pergaulan, pegangan kita. Maka akan lahirlah ketakwaan tu, akan lahir istiqamah, berterusan macam tu dalam kebaikan, berdisiplin, patuh kepada peraturan. Keempat, mengukuhkan institusi perkahwinan. Tidak berlaku kegagalan dalam perkahwinan kerana semuanya berpegang pada prinsip pergaulan. Antara prinsip yang kita dah belajar pada video sebelum ini, iaitu mengutamakan keimanan kepada Allah, bukannya kepentingan diri sendiri, berlandaskan syariat. Apa kata peraturan, apa kata Al-Quran, apa kata wahyu dalam pergaulan ini, supaya pergaulan tu nampak cantik dan stabil, nampak selamat. Maka dengan sendirinya turut memberi kesan kepada institusi perkahwinan, yang tidak mudah menjerumus kepada perkara-perkara yang lara dan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak sihat dalam perkahwinan. Kemudian yang kelima, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Kerana apa? Kerana tak ada unsur-unsur ataupun anasir-anasir yang boleh menggugat perpaduan, kerana adanya perkara-perkara baik yang dipegang, adanya sifat-sifat mahmudah, adanya prinsip yang mereka pegang, sehingga pergaulan itu menjadi cantik, harmoni dan memberi kebaikan kepada masyarakat seterusnya. Yang keenam, menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Kita dapat hindarkan, kita jauhkan diri kita daripada perkara yang Allah tak suka. Sebab apa? Sebab kita pegang pada prinsip tadi. Sebab kita kalau pegang pada prinsip, kita pun kalau ada prinsip diri, kita tak akan pegang. Contohnya, kita akan anggap, kita tak akan percaya. Contoh, kalau pegang pada prinsip, aku tak akan percayalah kepada orang yang pernah menipu aku sekali. Maksudnya, bila orang tu kita pegang pada prinsip tu, kita tak mudah-mudah untuk percaya dia lagi sebab dia telah mengkhianati kepercayaan yang kita bagi. Itu prinsip dia. Ataupun kita ni prinsip aku, bila orang buat salah, aku boleh maafkan, aku boleh lupakan. Maka bila orang buat salah, kita boleh maafkan walaupun kesalahan tu agak berat. Itu prinsip masing-masing. Begitu juga dengan prinsip pergaulan Islam ni, apa yang telah digariskan oleh Islam, kita patuh betul-betul. Jadi bila kita patuh betul-betul, pastinya kita akan dapat hindarkan daripada perkara yang dimurkai Allah. Kita dapat elakkan keruntuhan akhlak dan maksiat sebab pegang pada prinsip tadi, prinsip yang memang diyakini benar.
Okey. Dan yang ke-8, membantras pelakuan yang menyalahi fitrah. Apa sahaja yang menyalahi fitrah? Kita dah belajar sebelum ini, fitrah tu apa? Sifat semula jadi yang ada pada diri kita. Sifat semula jadi, tak payah belajar pun. Itu fitrah. Antaranya fitrah beragama, fitrah fitrah memiliki harta, fitrah dari sudut kita, kehendak kita lelaki dan perempuan. Maka itu bila bergaul secara Islam, berpegang kepada prinsip itu, maka kita dapat membantras, menghindari, mengekang pelakuan yang menyalahi fitrah. Contohnya lelaki sama lelaki ke, perempuan sama perempuan ke, perkahwinan lelaki sama lelaki, perkahwinan perempuan sama perempuan. Maka perkara-perkara kayak begitu adalah contoh dapat dibantras kerana pegang kepada prinsip pergaulan tadi yang memang kita tahu adalah bertentangan dengan prinsip pergaulan dalam Islam. Baik, alhamdulillah nampaknya sudah berakhir pelajaran 11 bahagian kedua selesai ya. Mudahan bermanfaat buat semua dan kita jumpa lagi dengan pelajaran 12 selepas ini pada minggu depan insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.